Hai, saya Cikgu Syaril. Kali ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5, unit 8, bertemakan keadilan. Okey, sebelum kita pergi pada pembelajaran kita pada hari ini, saya harap murid-murid dalam keadaan sihat dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, dan juga dapat mempelajari sesuatu lah daripada video kali ini. Okey, saya harap murid-murid dapat membuka buku teks muka surat 73. Okey, pada muka surat 73 ni kita akan mempelajari mengenai dengan perteminda. Okey, tajuk pada muka surat 73 ni adalah bersikap adil, masyarakat harmoni. Maknanya kita akan berbincang tentang sikap adil dan juga masyarakat harmoni. Okey, di dalam muka surat 73 ini akan ada perteminda yang ada dua jenis tindakan, iaitu tindakan yang adil dan juga tindakan yang tidak adil. Okey, ini adalah satu perteminda yang berasaskan pada penceritaan yang di atas perteminda itu. Okay, kita boleh lihat di situ ada satu gambar orang yang sedang beratur untuk diagihkan tugas oleh seorang ketua kumpulan. Murid-murid boleh dengar apa yang saya akan bacakan sebentar lagi. Saya harap murid-murid dapat mendengar dengan teliti dan kita boleh lihat apa pengajaran yang kita akan dapat nanti. Okey, sila dengarkan. Saya terpilih menjadi ketua kumpulan perbensihan Balai Raya Kampung Bungerus. Saya mendapati salah seorang ahli kumpulan saya ialah cucu ketua kampung. Bagaimanakah saya mengagihkan tugas pembersihan? Okey, itu adalah satu petikan daripada seorang ketua kumpulan yang ditugaskan untuk melaksanakan pembersihan di Balai Raya Kampung Bungerus. Kebetulan sewaktu dia untuk mengagihkan tugas, dia melihat ada seorang cucu ketua kampung yang mungkin dianggap menawan dan menarik hati dia. Okey, di sini pada permulaannya kita anggap sama ada dua tindakan yang akan diambil oleh ketua kumpulan pembersihan Balai Raya tersebut. Kemungkinan satu tindakan yang adil ataupun tindakan yang tidak adil. Okey, kita lihat pada satu tindakan yang adil dahulu. Okey. Jika seorang ketua kumpulan yang bijaksana ataupun yang adil dan juga mempunyai tindakan yang betul, dia akan mengagihkan tugas mengikut kemampuan ahli kumpulan dari segi jantina, tenaga dan kebolehan. Itu adalah satu tindakan yang adil. Kerana contohnya dalam situasi di sini untuk pengagihan tugas pembersihan Balai Raya, ada berbagai jenis pekerjaan yang perlu diberikan pada setiap orang dan setiap tugas itu tidak mempunyai bentuk pergerakan yang sama, bentuk penggunaan tenaga yang sama dan juga pekerjaan yang sama. Sebab melakukan kebersihan ni pada saya adalah satu gotong royong lah, yang maknanya kalau kita lihat situ ada penyapu, ada baldi, ada baldi besar, ada baldi kecil, mungkin ada tugas mengecat di situ. Maknanya bukan semua orang boleh melakukan tugas yang sama. Kemungkinan untuk tugas-tugas yang untuk mencuci longkang mungkin perlu pada orang lelaki. Kalau untuk menyapu, kita boleh berikan pada orang yang tidak mempunyai fizikal yang kuat, seperti orang perempuan yang lemah lembut. Kita boleh beri pada mereka yang kita rasa tidak lasak untuk melakukan kerja-kerja yang berat dan kotor, seperti cuci longkang, seperti mengecat dan
Pelbagai lagi lah, membersihkan siling, sawang laba-laba. Itu adalah satu kerjaan yang sangat berat. Maknanya kita boleh bagi pada sama ada orang lelaki yang agak gagah, tenaga fizikal yang baik untuk melakukan kerja-kerja berkenaan. Sama juga dari segi jantina, tenaga dan kebolehan lah. Kemungkinan kebolehan ni lebih pada siapa yang macam, contohnya kalau kita perlu menebang pokok, kita bagi pada orang yang mungkin telah ada pengalaman menebang pokok. Tak perlulah kita bagi pada kanak-kanak yang masih sekolah rendah untuk menebang pokok. Macam tak betul lah tindakan itu. Kita bagi pada orang yang lebih pengalaman seperti anggota bomba contohnya, yang biasa melakukan kerja-kerja berkenaan. Okey, untuk tindakan yang adil ini, kita juga mengambil kira kemampuan seseorang. Mungkin dari segi susunan bunga, susunan buku. Mungkin ada yang lebih tahu nak menyusun dengan lebih teratur. Dan berbagai lagi lah. Macam mengecat. Mungkin ada yang lebih pakar untuk campuran warna. Kita bagi pada orang yang mempunyai kebolehan tersebut lah. Okey, kita lihat pula pada tindakan tidak adil. Okey, kita lihat di situ. Contohnya tadi, ketua kumpulan tadi ternampak ada seorang wanita yang kebetulan dia adalah cucu ketua kampung. Maknanya dia rasa macam, mungkin dia akan rasa hormat pada ketua kampung itu. Dia rasa perlu memberikan sedikit kelebihan kepada cucu ketua kampung itu dengan melakukan kerja yang lebih ringan. Okey, kita lihat pada tindakan tidak adil jika dia melakukannya lah. Menghangitkan tugas yang lebih beringan kepada cucu ketua kampung demi kepentingan diri sendiri. Maknanya kemungkinan dia nak jaga hati ketua kampung, ataupun dia ada hati, dia nak kalau sebagai orang muda dia kata apa, macam nak mencuri hati. Kalau biasa orang-orang biasa dia macam nak mengurat. Itu sepatutnya tidak berlaku, kerana itu adalah tindakan tidak adil. Maknanya sepatutnya kalau sewaktu tu ada orang yang tidak kuat, fizikal yang tidak kuat, tidak mampu bongkok, kita boleh bagi tugas-tugas yang ringan, seperti menyapu sampah, ataupun mengelap meja, ataupun menyusun buku, tugas-tugas yang ringan. Tapi disebabkan kita ada kepentingan diri kita rasa kita nak curi hati seorang perempuan, untuk kita lelaki lah, takkan perempuan nak mencuri hati orang perempuan. Seorang lelaki, kepada cerita ni seorang lelaki, kemungkinan dia nak mencuri hati cucu ketua kampung. Dia pun beri tugas yang tidak selayaknya dengan kemampuan dia. Kemungkinan dia lebih layak buat kerja yang seperti mengecat dinding. Mungkin lebih sesuai, sebab dalam kumpulan tu ada orang yang lebih berusia daripada cucu ketua kampung itu. Kita boleh bagi kerja yang lebih ringan. Okey, kita lihat dulu pada kesan pada tindakan yang adil. Tindakan adil, kita telah mengagihkan tugas untuk kemampuan ahli kumpulan dari segi jantina, tenaga dan kebolehan. Kesannya adalah nanti, apabila masing-masing dapat tugas dengan kebolehan masing-masing, ahli kumpulan akan merasa seronok, gembira, kerana tugas yang diberikan menepati kemungkinan besar. Kadang-kadang kita tak boleh ikut 100%, kita tak tahu. Kita mungkin sebahagian besarnya agihan tugas tu mendapat pada anggota kumpulan yang sangat betul agihannya. Maknanya nanti bila jadi sedemikian, ahli kumpulan akan merasa sangat gembira dan akan menurut arahan daripada ketua kumpulan untuk tugas selanjutnya. Dan juga apabila perasaan gembira tu telah tercapai disebabkan agihan tugas yang betul, kerja-kerja pembersihan ni kemungkinan akan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa perlu ada perasaan tak puas hati ke apa ke. Selalunya akan melakukan kerja dengan penuh komited. Okey, kita lihat pula pada kesan pada tindakan yang tidak adil. Jika kita telah memilih anggota kumpulan untuk buat kerja dengan
kepentingan diri kita, kita akan lihatlah nanti ada antara ahli kumpulan merasa tidak puas hati dan buat kerja pun sambil lewa. Ada juga di antaranya tidak dan enggan melaksanakan tugas. Daripada situlah yang kita lihat pada yang ditulis di situ, ahli kumpulan lain berasa tidak berpuas hati dan enggan melaksanakan tugas. Dan lebih teruk lagi, boleh bergaduh dan sampai mendatangkan kecederaan. Itu yang kita tak nak lah. Jika kesan tindakan tidak adil ni sepatutnya tidak boleh dilakukan lah, untuk elakkan daripada perasaan tidak puas hati. Okey, kita lihat pula pada perasaan pada tindakan yang ada tadi dan juga kesannya adalah kumpulan yang ketua kumpulan yang telah mengagihkan tugasnya dengan betul, ahli kumpulannya akan merasa bangga kerana mereka semua bersetuju dengan agihan tugas yang telah diberikan. Seperti yang tulis di situ, perasaannya adalah bangga kerana ahli kumpulan bersetuju dengan keputusan saya. Maknanya ahli kumpulan dia merasa bangga lah, mempunyai ketua kumpulan yang sangat mengambil tindakan yang adil dalam pengagihan tugas. Maknanya mereka boleh bekerja bersama-sama hingga dapat menyelesaikan tugasan itu dengan cepat, kemas dan mencapai objektif pembersihan lah. Kalau ini kita lihat macam gotong royong. Kita lihat dulu pada perasaan bagi tindakan tidak adil itu, berdasarkan kesan yang telah ditunjukkan oleh ahli kumpulan lain, perasaan tidak puas hati dan juga tidak menjalankan kerja dengan betul. Okey. Di situ kita lihat perasaan yang dihadapi oleh ketua kumpulan adalah sedih, sedih kerana tidak dapat sokongan daripada ahli kumpulan yang lain. Itu adalah kesan daripada tindakan dia, ketua kumpulan yang tidak adil. Saya harap murid-murid dapat mengambil iktibar daripada cerita ini. Semoga setiap apa tindakan kita ambil, kita pastikan kalau melibatkan orang lain seperti rakan-rakan kita, adik-beradik kita ataupun jiran-jiran kita, masyarakat sekeliling, kita kena fikirkan satu tindakan yang kita ambil itu adalah tindakan yang adil, supaya apa yang kita buat itu masyarakat sekeliling kita akan lebih harmoni dan kita akan hidup aman damai lah, supaya tak ada pergaduhan, masam muka dan selainnya lah. Okey, kita pergi pada soalan yang ada di petak kuning di bawah. Di situ ada 3 soalan. Soalan yang pertama adalah nyatakan contoh lain kamu bersikap adil terhadap anggota masyarakat. Contoh yang selain daripada yang di atas tu lah. Contoh di atas tu, contohnya adalah mengagihkan tugas, mengikut jantina, tenaga dan kebolehan. Itu contoh yang adil lah. Kita akan bagi jawapan juga nanti pada sikap adil yang lain. Yang keduanya adalah huraikan kepentingan amalan adil dalam hidup masyarakat. Maknanya di sini kita lihat apakah kepentingan amalan adil dalam hidup masyarakat. Kenapa begitu penting perlunya adil pada orang lain? Soalan yang ketiga. Ini ada satu ayat, saya akan bacakan. Kamu sedang mengagihkan belon kepada kanak-kanak dalam pesta seni dan budaya kanak-kanak anjuran Persatuan Taman Perumahan. Kawan karib kamu meminta kamu memberikan 2 biji belon kepadanya, sedangkan kanak-kanak yang lain hanya mendapat sebiji belon setiap seorang. Daripada ayat yang di atas tu, hasilkan peta minda dengan mempertimbangkan tindakan adil dan tindakan tidak adil. Seperti di atas tu lah. Kita akan hasilkan peta minda berasaskan contoh yang di atas. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama dulu, jawapan dia.
Okay, di sini pada soalan pertama saya sertakan 3 jawapan. Okey, saya bacakan balik soalan dia. Nyatakan contoh lain kamu bersikap adil terhadap anggota masyarakat. Okey, ini contohnya. Yang pertama adalah mengajak rakan-rakan bermain tanpa mengira umur dan jantina. Ini seperti kamu bermain lah di kawasan perumahan. Kalau kamu duduk di kawasan rumah teres, kamu akan main di depan rumah, ataupun kemungkinan kamu akan bermain di padang permainan. Di situ ramai rakan-rakan kamu yang pelbagai usia lah. Kamu mungkin akan bermain dengan rakan kamu yang usia yang sebaya. Di situ kalau ada yang bersama dekat, sebab ada kalanya kita ni bermain, kita nak pilih kita kawan-kawan kita yang kita suka. Sepatutnya kita perlu bersikap adil, ajak semua orang dan kita buat agihan kumpulan dengan betul jika bermain permainan secara bentuk kumpulan. Itu adalah salah satu cara kita ajak dan kita agihkan kumpulan dengan betul. Contohnya macam bermain bola sepak, kita agihkanlah betul, maknanya kalau pasukan yang dipilih itu adalah sama kuat. Jangan ada 2 pasukan, satu kumpulan, satu pasukan saja yang kuat, satu pasukan lagi tidak kuat. Maknanya tidak berat sebelah lah, tidak adil. Nanti juga akan bila waktu permainan tu berlangsung ataupun selepas permainan tu berakhir, akan ada satu perasaan tidak puas hati sebab dibelasah dengan teruk oleh kalau pasukan yang kuat itu banyak menjadikan gol lah. Okey, seterusnya jawapan yang kedua adalah menolong jiran tanpa mengira usia. Okey, ni jika kamu hidup dalam perjalanan seperti kamu duduk di rumah apartmen ataupun rumah flat ataupun rumah teres, kamu akan sentiasa akan berinteraksi ataupun akan sentiasalah bertegur sapa dengan jiran. Maknanya kalau ada jiran yang kamu lihat itu sedang mengangkat barang, lebih baik membantu. Tak perlu pilih. Kadang-kadang kita pilih jiran, mungkin jiran yang mana selalu bagi kita duit, belanja kita makan, kita tolong. Yang tak belanja, yang tak pernah tegur pun tak nak tolong. Tak patut begitu. Kadang-kadang ada satu kemalangan di depan rumah kita, kita nampak jiran kita jatuh ke apa ke. Kalau kita jiran yang baik tu kita bantu, kita jiran yang tidak baik tu kita tak nak bantu. Sepatutnya tidak begitu. Maknanya kita kena menolong tanpa mengira usia dan juga apa jua masalah lah macam saya sebut tadilah. Okey, yang ketiga adalah berkongsi makanan dengan rakan-rakan tanpa bilik kasih. Ini di sekolah lah saya cerita jawapan ini berlaku di sekolah ataupun sewaktu bermain lah. Mungkin kamu buat makanan, mak suruh kongsi makanan, kamu ajak rakan-rakan, dan jika kamu bersikap adil, kamu akan beri semua kawan-kawan kamu merasa seorang sedikit maknanya tak ada kawan-kawan yang akan dapat lebih, ataupun ada yang tak akan terpinggir yang kamu rasa kamu tak nak bagi. Sebab kita kadang-kadang kita ada sikap macam tak puas hati dengan ada beberapa rakan yang selalu kita rasa macam dia tu suka sekatkan kita. Tapi untuk berlaku adil, kita sepatutnya tidak membuat perkara sedemikian. Okey, soalan yang kedua. Huraikan kepentingan masyarakat. Huraikan kepentingan amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Okey, di sini saya bagi jawapan. Masyarakat akan hidup lebih harmoni, bertolak ansur, tolong-menolong antara satu sama lain, dan segala masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Inilah kepentingan yang kita kepentingan amalan adil lah. Apabila kita buat satu dengan adil lah, tugas ke tindakan ke dengan adil, kepentingannya adalah kita akan lebih hidup lebih harmoni dengan orang lain.
Dan kita juga akan cepat bertolak ansur. Orang lain pun akan bertolak ansur. Orang lain pun akan tolong menolong tanpa mengira, tanpa berkira. Dan juga segala masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Kalau itu yang kita amalkan, iaitu buat suatu amalan yang adil dalam hidup masyarakat, selalunya segala masalah akan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Okey, yang terakhir adalah satu petikan kamu sedang mengagikan belon kepada kanak-kanak dalam pesta seni dan budaya kanak-kanak anjuran Persatuan Taman Perumahan. Kawan karib kamu meminta kamu memberikan 2 biji belon kepadanya, sedangkan kanak-kanak yang lain hanya mendapat sebiji belon setiap seorang. Hasilkan peta minda dengan mempertimbangkan tindakan adil dan tindakan yang tidak adil. Maafkan saya. Okey. Kamu diminta hasilkan peta minda dengan mempertimbangkan tindakan adil dan tindakan tidak adil. Kita lihat apa dia tindakan adil dan tidak adil. Okey. Kita lihat pada tindakan yang adil. Kamu memberi setiap seorang belon setiap orang kanak-kanak. Tak kira lah di situ ada kawan karib. Kamu akan bagi setiap seorang sebiji belon sahaja pada setiap seorang kanak-kanak, tanpa perlu mengira sama ada dia kawan karib atau tidak. Itu bagi tindakan yang adil. Maknanya bila kawan kamu minta lebih, kamu tak bagi sebab kamu tidak mahu menimbulkan apa-apa ketidakpuas hati di antara kanak-kanak yang lain. Kenapa rakan karib kamu dapat belon yang lebih? Maknanya kamu telah menjalankan peranan yang baik lah. Okey, kita lihat pada tindakan tidak adil. Kamu bagi pada kawan karib kamu tu 2 biji belon, tapi kanak-kanak lain hanya dapat sebiji. Itu adalah tidak adil. Contohnya macam kita bagi ayam KFC ataupun ayam goreng lah. Mak suruh bagi kawan-kawan makan ayam goreng, agihkan secara adil mak pesan. Tapi kamu lihat ada kawan baik kamu yang kamu terlalu baik dan selalu rapat, kamu beri dia lebih. Itulah satu tindakan tidak adil. Nanti bila kanak-kanak lain hanya dapat seketul, kawan karib kamu mungkin bagi lebih, mungkin bagi 2 atau 3. Maknanya itu ada satu tindakan yang sangat-sangat tidak adil. Kita lihat pada kesan pula. Kesannya pada tindakan adil, mereka akan bermain bersama-sama tanpa ada rasa tidak puas hati. Maknanya mereka akan seronok sebab masing-masing ada sebiji. Maknanya akan main sama-sama. Okey, pada tindakan tidak adil, kesannya adalah kanak akan berebut. Dia akan berebut pada rakan yang dapat lebih. Berebut dan bergaduh. Bila bergaduh ni dia jadi satu hal yang lain. Nanti boleh melibatkan pergaduhan mak dan ayah. Antara satu sama lain. Sangat teruknya kesannya nanti ni. Okey. Perasaan dia. Okey, kalau kamu beri seorang satu dan semua orang gembira, kamu pun akan rasa gembira. Semua berasa gembira. Semua akan rasa seronok. Tidak ada perasaan tidak puas hati. Itulah satu daripada tindakan adil yang dapat dibuat dan melahirkan kesan yang baik dan juga perasaan yang sangat menyeronokkan. Bagi tindakan yang adil pula adalah kesan dia sangat buruk dan perasaan tidak puas hati, dan kamu pun akan rasa sedih kerana pemberian kamu itu dipertikaikan. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang lebih tua menegur dan memarahi kamu. Itulah antara tindakan dan kesan dan juga perasaan lah. Saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap murid-murid dapat menghayati pembelajaran dan juga dapat mengambil pengajaran apa yang patut dilakukan jika sesuatu tindakan itu diambil, sama ada kita membuatnya dalam keadaan sangat adil ataupun tidak adil. Dan kesan-kesannya juga akan nampak jika sesuatu tindakan adil dan tindakan tidak adil itu dilakukan. Okey, saya rasa sampai setakat ini saja. Kita akan berjumpa lagi di topik yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jaga diri baik-baik dan
Bye-bye.